Assalamualaikum semua Muslim dalam kelas 5D, Alhamdulillah. Okay. Saya Cikgu Razi Mastura lah. Jadi cikgu baru menggantikan Ustazah Siti Nobaya. Okay, walaupun saya baru dalam sebagai guru kelas, tapi sebenarnya saya dah mengajar pelajar SRT lah daripada Form 4. Cuma yang pelajar yang tasawuf lah saya kurang kenal sikit. Okay, terima kasih Ustazah Siti Nobaya. Okay, guru kelas sama, join sama, Alhamdulillah. Okay, semangat ni Ustazah ni. Okay, walaupun dah bersara tapi masih datang mengajar. Okay, Alhamdulillah. Okay, sebenarnya hari ni sepatutnya kita akan jumpa seorang-seorang sebenarnya. Okay, tapi saya memandangkan macam kita berkongsi sama-sama. Okey, rasanya kita berkongsi ramai-ramai. Kalaulah ada yang nak personal yang rasa perlu, saya rasa barulah jumpa saya secara personal. Jadi kita buat macam ni rasanya cepat sikitlah kot. Okey, semua pun ada kekangan dan rasanya apa yang kita nak cakap pun lebih kurang sama je. Okey. Sekejap. Okay. Jadi untuk pengetahuan semua, SPM bermula pada 2 Mac lah. Okay, anak-anak kita akan menduduki SPM pada 2 Mac. Jadi kalaulah ibu ayah tanya saya lah, okay, anak saya belajar tak cikgu? Kalau cakap kerana ada sedap sikit. Okay, kalaulah maknanya tanya saya, anak belajar tak di sekolah. Okay. Jadi untuk yang kelas saya, kelas SRT, saya memang nampak memang totally mereka dah, orang kata dah nampak memang kau masuk kelas sekarang ni memang nak belajar lah. Saya rasa tak ada dah nampak yang main-main. Okay. Dan untuk subjek lain pun saya rasa macam tu juga sebab memang untuk kelas 5D memang tak ada komplain. Okey, setakat ni kelas 5D di akhir-akhir ni tak ada komplain. Okey, yang tak datang pun alhamdulillah kehadiran yang datang sekarang ni memang datang. Okey. Cuma ada beberapa lah yang perlu kita beri perhatian di saat-saat akhir ni untuk mereka ni. Jadi hari ni kita berkongsi lah. Kalau ada nanti ibu ayah yang rasa nak berkongsi sama apa yang perlu kita buat di saat akhir ni. Sebab sekarang ni saya rasa kita dah jangan orang kata macam nak tanya dia study ke tak. Memang sekarang ni dia study. Saya rasa sekarang ni dia cuba untuk study. Okey. Apa yang boleh kita lakukan sekarang ni, kita cuba fikir kita sebagai ibu ayah, apa yang boleh kita buat untuk mereka. Okey. Jadi saya ada tip beberapa lah, saya ada. Okey, yang pertama sekarang ni saya tengok di sekolah ramai jugalah anak murid bukan daripada kelas 5D saja, kelas lain pun yang mula sakit perut. Saya rasa walaupun nampak benda ni macam remeh-temeh je, tapi sebenarnya dia sangat mempengaruhi lah, okey, persediaan untuk mereka ni. Sebab kadang masa ni dia orang dah start nak study lah. Dia orang memang dah rasa nak study, sampai makan pun dia orang dah ambil kira dah. Okey, jadi apa yang boleh kita buat? Kita sebagai mak tolong sedialah, okey. Tolong sedia makanan. Kalau boleh bagi je lah dekat dia study tu. Kalau betul lah dia nak belajar sampai ada makan. Sebab ini sangat bahaya lah. Okay. Kita bimbang takut dia akan blackout masa exam. Okay. Kita bimbang. Okay. Macam ada satu contoh lah. Okay. Pelajar saya. Rasanya Ustazah Nobaya pun tahu ini. Ada pelajar yang dia blackout pada hari pertama exam. Okey. Sebab dia memang study sangat dah sampai dia dah lupa makan, lupa rehat. Jadi pelajar ni pelajar yang baik,
masa hari pertama tu dia kata bila dia buka paper SPM, paper BM, jadi bila dia buka tu dia rasa dia tak boleh buat. Dia tak tahu benda nak jawab. Okey. Dia tak tahu. Jadi padahal pelajar cerdik ni. Jadi lepas habis exam dia kan bawa ke cikgu rasanya dia tak boleh jawab BM. Dan memang akhirnya dia gagal. Pelajar ni gagal BM. Okey. Dia datang, saya ingat lagi dia datang bilik guru masa tu, dia minta tolong dengan Cikgu Rodiah masa tu untuk jadi masa tu saya ingat lagi Cikgu Rodiah kata tak apa, ambil semula yang apa? Bulan paper Jun rasanya. Paper Jun rasanya. Jadi dia ambil semula. Okey, dan alhamdulillah sekarang ni dah lepas lah you. Maknanya walaupun subjek lain dia okey, tetapi sebab subjek dia tak tahu nak buat benda masa paper pertama tu. Sebab pada anak-anak kita ni menduduki SPM ni satu benda yang amat berat pada dia. Dia orang takut ni, dia orang takut sebenarnya. Okey, jadi kita sekarang ni kita nak kena fikir apa yang kita boleh bantu mereka. Okey. Jadi mungkin dari segi emosi lah, kita kena sokong lah dari segi emosi. Okey, kita kena tunjuklah kat dia masa ni kita percayalah. Kita rasanya kita kena tunjuk dah kita percaya mereka nak study. Okey, dan walaupun kita tak percaya, kita kena buat-buat macam percayalah. Kita kabarkan dia maknanya okey, mama tahu ni, mama memang nak study dah, mama tahu ni masa depan mama kan, takkanlah mama gitulah, maknanya biar kita tunjukkan dia kita percaya walaupun dalam hati kita Tuhan je tahu takutnya tengok dia main game ke benda kan. Okey, jadi pasal game baru ni dalam kelas lah saya ada tanyalah apa sebenarnya masalah kamu yang paling utama. Okey, saya tanya. Jadi pelajar lelaki kebanyakannya memang kata game cikgu. Game. Dia kata cikgu bukan tak ambuh cikgu, bukan tak ambuh terah. Memang nak terah tapi cikgu susah sangat cikgu. Tapi masa tu saya khabar lah, ini antara masa depan awak lah, antara hidup dan mati awak. Macam-macam mana awak kena kuat lah, awak kena kuat. Ini je saatnya, ini je. Kalau kena kuat, kena lepaskan game sebab janganlah maknanya kadang-kadang orang nak jadi kayak gini, nak cita-cita nak jadi gamer ke apa kan. Maknanya tu dalam 1 juta adalah seorang yang percaya kan. Tapi saya nampak lah, okay, baru ni memang saya dah bagi sikit motivasi lah untuk mereka. Dan saya harap lah adalah apa-apa yang saya kata kat mereka tu telah menyentuh lah hati mereka. Harap-harap dah ada lah yang nak solat tahajud ke, dah ada yang nak pergi sembahyang berjemaah ke, dah ada yang mulakan hari dengan bacaan Al-Quran ke. Jadi harap-harap adalah yang melekat sikit kat hati mereka. Okey. Okey. Itu tunjuk kepercayaan kan. Okey. Lagi satu, persekitaran untuk belajar lah. Jadi kita tolong pastikanlah, okey, persekitaran untuk di rumah tu. Okey. Jadi rasanya semua anak-anak ialah rasa tak ada masalah kot, ada bilik. Tapi cuma kadang bila dia orang study dalam bilik ni, bimbang dia hanyut. Okey. Jadi tanya anak sendiri, tanya anak rasa boleh dia tu boleh tak study dalam bilik? Okey. Kalau lah dia rasa tak tahulah Ma, takut rasa macam sekejap. Kalau kita rasa macam tu kata okey tak apa, cuba study kat luar dekat meja. Dekat meja. Jadi kita cubalah. Kita cuba seberapa upaya untuk tunjuk kat dia kita nak tolong dia, kita nak bantu dia. Okey, dia nak kita macam mana sekarang ni. Okey. Jadi apa lagi yang boleh kita buat? Okey, kita cubalah baikilah hubungan kita suami isteri. Ini pentinglah. Semua orang ada masalah rasanya, semua orang ada masalah. Kita suami isteri ni memanglah
Okay, tapi untuk sebulan terakhir ni kita cubalah tunjuk berlakon-pelakon lah jadi suami isteri yang terbaik lah. Okay, jadi ibu ayah yang terbaik lah untuk mereka. Cubalah. Kadang-kadang anak-anak ni bila dia tengok mak ayah dia happy, dia akan rasa tenang. Okay, dia akan rasa tenang. Kadang kalau kita nak gaduh ke apa bergaduh, cubalah bergaduh kat dalam bilik ke apa, tubik je. Tak apalah berlakon je lah dulu, berlakon dulu sebulan ni. Okay. Sebab kesian kesian. Kadang anak-anak ni dia memanglah tak tunjuk tetapi dalam hati dia, dalam nak fikir tentang pelajaran, nak fikir lagi tentang ibu ayah, jadi sedih lah. Okay, sedih lah. Okay. Tapi memang semua orang ada masalah. Okay, semua orang ada masalah. Okay, mungkin Allah bagi juga ujian masa ni lah sakitnya ke apa kan. Okay, tapi tak apalah. Kadang-kadang mungkin Allah nak bagi kejayaan yang cemerlang untuk dia tu, dia bagilah ujian macam ni. Jadi ujian untuk mereka, ujian juga untuk kita. Okay. Dan jangan lupalah, okay, ampunilah anak-anak kita. Kadang kita teringat, okay, bukan saya kata ibu ayah tak maafkan anak-anak, maknanya okay, biar dia tahu kita maafkan dia. Okay, kadang kita bagi tahu kat dia lah. Okay, misalnya Aina, mak maafkan Aina. Okay, mak maafkan, mak ampunkan dari hujung rambut ke hujung kaki. Okay, dan mak pun mohon maaf juga. Kadang-kadang kita ingat anak kita je yang buat salah dengan kita kan. Tapi kadang-kadang kita pun ada juga buat salah dengan mereka. Jadi rasanya tak salah lah. Kita pun mohon maaf juga dengan mereka. Okay. Jangan lupa sentuh. Sentuhan ni sangat penting. Kadang-kadang kalau kita pun sebagai isteri kan, bila kalau kita sedih ke, kalau suami datang gosok je kita rasa terus tenang. Apatah lagi anak kita. Lebih-lebih lagi dalam dia rasa sekarang ni dia ketakutan. Jadi kita pergilah gosok sikit dia. Kadang kita pergi, bukan study lah ni. Cuba sekarang ni kita tunjuk macam kita percaya kat mereka. Kalau kita pergi kat mereka pun kita gosok-gosok. Okey bang, bagus bang. Kuat semangat bang exam dekat ni bang. Maknanya peluk. Peluk ke, gosok ke, nak cium ke. Okey, masa ni lah. Dan jangan lupalah doa lah. Doa, sentiasa doa untuk mereka. Okay, sebab doa ibu ayah ni tiada hijab. Okay, doa untuk mereka. Dan jangan lupa doa juga untuk sahabat-sahabat. Maknanya pakat-pakat doa. Jadi mak ayah dalam ni doakan juga untuk satu kelas ke. Maknanya lagi ramai yang mendoakan dan insya-Allah sebenarnya doa yang daripada orang yang kita tak tahu tu makbul. Ustazah kan? Rasanya Ustazah kan? Maknanya kita berdoa untuk orang lain. Okay, ikhlas lah. Kadang jangan kita ingat macam biarlah anak kita seorang je berjaya. Harap-harap yang lain tu kuranglah sikit tu. Jangan. Maknanya kalau mereka semua dapat bagus pun tak menjadi masalah. Dan setakat ni sebenarnya kelas 5D ni adalah kelas harapan sekolah. Okay, jadi saya nak biar ibu ayah tahu sebenarnya pelajar 5 dedikasi adalah pelajar harapan sekolah. Dan setakat-setakat ni pun pelajar ini memang ramai yang masuk masuk universiti. Walaupun mereka bukan ambil jurusan sains tapi sebenarnya banyak dekat universiti yang memang menawarkan kursus-kursus yang untuk mereka boleh masuk. Bukan kata kalau mereka ambil subjek SRT ni dekat U nanti dia nak ambil yang subjek yang berkait SRT saja, tak ada. Okey. Tak. Okey. Boleh nak ambil yang lain pun. Tapi nak jadi doktor tak boleh lah. Tapi nak jadi nurse masih lagi boleh. Okey, pastikan kelengkapan peperiksaan mereka mencukupi. Tanyalah kadang-kadang
pensel ke tak cukup apa. Oh ya, tapi sekolah kita memang ada sediakan. Okey, akan bagi satu set lengkap lah untuk persiapan exam mereka. Dari segi apa protector ke apa tu. Jangka sudut ke apa, pensel, pen, pemadam, memang sekolah akan bagi. Okey. Dan mereka mesti bawa bersama slip peperiksaan. Jadi tolong ingatkan. Kadang lupa, selalu lupa pelajar. IC dengan slip peperiksaan. Bila mereka dah bawa, mulalah rasa apa tu bolong je, rasa macam takut je. Barulah rasa tak tenang nak masuk ke kelas. Padahal tapi sekiranya mereka lupalah nak bawa IC. Dia pun call, "Ma, mari hantar IC, Ma." Jangan. Kalau dah datang kat sekolah dah, tak apa. Pergi minta je dengan cikgu yang bertugas. Okay, pergi minta dengan cikgu. Mereka sendiri boleh pergi minta dengan guru yang bertugas untuk dapat salinan. Okay. Tapi janganlah nak bawa semua. Bawa lah. Okay, bila kita bawa, kita ikut apa yang pengawas nak. Jadi kita akan rasa tenang lah. Okay. Pastikan IC slip tu ada dalam pencil case nanti yang sekolah bagi. Okay. Dan kalau berkesempatan untuk hari pertama anak-anak pergi sekolah tu, pergi exam, rasanya ikutlah sekali. Okay, ikutlah sekali. Nak cuti pun ambil lah cuti untuk dia, untuk hari pertama tu. Biar dia rasa pergi dengan orang kata bawa semangat mak ayah tu. Okay, kalau boleh pergilah. Kalau tak boleh tak apalah. Okay, tak apa, tapi biarlah hari yang kita nak pergi kerja pun, tapi masa hari yang pertama tu biarlah dia jumpa kita atau kita jumpa dia tu macam kita tahu, kita mendoakan dia dan kita sedar itu adalah hari besar dia. Biar dia tahu. Okey. Sedikit kongsian lagi, macam ibu ayah selalulah baca Yasin, dan apa yang biasanya mak saya dulu suruh buat, maknanya baca Yasin depan air lah, depan air. Lepas tu air tu kita bagi minum sebelum dia keluar exam. Tu biasanya mak saya memang suruh amalkan macam tu lah. Dia akan bacakan Yasin, mak ayah akan bacakan Yasin. Kita kadang satu keluarga baca Yasin memang untuk SPM tu, dan air tu memang diberi minum setiap hari. Kadang ada orang suruh ustaz ke ustazah kan, sebenarnya kita mak ayah pun boleh buat sendiri. Okay, dan mak saya biasanya sebelum kita keluar exam ni, dan saya pun memang amalkan pada anak-anak, letak tangan atas ubun-ubun. Ubun-ubun, lepas tu baca Alam Nashrah. Okay, baca Alam Nashrah. Itu apa yang saya pun buatlah dengan anak-anak. Sebelum keluar tu letak tangan atas ni. Okay. Kadang-kadang anak exam dekat you pun selalu pun macam tu. Kadang dia dah tahu dah. Bila nak exam tu, pagi sebelum jumpa tu, sebelum pergi exam tu, call dulu video call. Dia pun akan letaklah kepala dekat. Okay mama, kepala ma. Jadi kita pun letak je lah. Jauh-jauh pun baca Alam Nashrah. Dan pesan juga kat mereka, kalau lupa letak tangan dekat dada. Tangan dekat dada pun baca Alam Nashrah. Okay. minta apa tu, kalau lupa ke apa, minta Allah, dengan Allah lah. Okay. Okay, rasanya itu sajalah yang saya sempat catat sebagai sedikit perkongsian. Okay. Jadi saya sebenarnya nak dengar jugalah daripada ibu ayah perkongsian-perkongsian lain lah yang boleh kita pakat-pakat ambil. Okay, ada ibu ayah yang nak mulakan? Okay. Ataupun ada ustazah dulu? Ustazah Nubaya. Ustazah, okay, jemputlah ustazah cakap sikit.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Rozi. Maaflah ya. Saya saya tak suruh kita tak payah cakap cara formal, kita bincang sebagai kawan-kawan yang sama-sama nak membantu anak-anak kita. Dan bagi saya, anak didik saya adalah anak saya. Dan saya tegur mereka pun sebagai seorang ibu. Jadi kalau memang pelajar-pelajar pun dah faham kalau berleter ke apa ke tak akan panjang. Sebab saya biasa dengan pelajar ni, saya marah dalam keadaan bergurau sebab dia besar dah. Kan? Bukan jadi budak-budak sekolah rendah lagi dah. Dia dah jadi macam kawan kita. Ada perkara yang kita boleh minta idea dia. Kan? Apabila anak-anak kita ni dah berumur remaja, kita cara kita dah jadi kawan, ya. Kadang-kadang kalau di rumah contohnya, saya sebagai seorang ibu, saya tanya anak menu apa nak makan hari ni. Kadang-kadang kalau kita masak manis ke masin ke, kita biar dia rasa idea. Kadang-kadang membentuk hubungan rapat kita dengan dia, kita terima idea dia. Okey, banyak yang saya yang Cikgu Rozi, yang nak saya kata tu Cikgu Rozi dah kata banyak dah. Cuma insya-Allah sebagai sebelum Cikgu Rozi, saya guru kelas mereka, jadi saya pantau je dari jauh. Sebenarnya saya tengok guru tapi saya tak komen lah. Ya, cuma saya perhati kehadiran pelajar. Kadang-kadang bila saya pergi kelas tambahan, sekarang ni pun saya pergi kelas tambahan, sebab saya rasa saya tak boleh lepas mereka dalam keadaan mereka tak exam. Sebab hari minggu terakhir saya di sekolah pun saya beritahu saya nak pencil, semua terkejut, senyap. Jadi saya benarnya tak nak beritahu sebab saya takut mengganggu emosi anak-anak kita. Tapi anak saya yang tegur saya, "Ma, beritahu kesian pelajar." Jadi saya beritahu, cuma saya sebut ustazah tak akan tinggalkan awak begini, ustazah akan bimbing awak. Jadi pelajar 5 dedikasi memang anak-anak harapan saya, anak harapan sekolah. Macam Cikgu Rozi kata, ada pelajar, antara pelajar cemerlang SID datang daripada 5D. Ya, ada pelajar kita yang pernah dapat 7A, 8A, dan pernah satu masa pelajar kita dia dapat anak anak Wan Juhaida, Ustazah Juhaida. Dia dapat macam Cikgu Rozi katalah, dia kos yang dia ambil dalam ERT dalam kelas 5 dedikasi bukan bermakna satu masa nak ambil kulinari saja dak. Macam anak bekas pelajar 5D ni, dia dapat 8A, satu saja B, dia dapat tawaran belajar di China. Jadi cikgu. Belajar di China. Dan sekarang ni memang dah habis ijazah untuk menjadi guru bahasa Cina, budak Melayu kita. Tapi dia pergi tu satu sem sebelum COVID teruk. Dan satu sem saja dia di sana, dan dia menghabiskan ijazah dia dalam pendidikan guru bahasa Cina. Jadi saya nak berbuka kepada ibu bapa ataupun kita ni ibu-ibu, bahawa saya biasa sebut pada anak-anak saya 5D. Awak adalah harapan sekolah, harapan ustazah. Sebab jangan biasa dah suasana kita di SID, ada pelajar cemerlang daripada 5D yang kita bimbang, kita terlepas pandang. Ya, ada, insya-Allah ada. Cuma itulah Cikgu Rozi kata, peranan kita, ya, sebagai seorang ibu. Saya pun bagi mereka, saya pandang mereka sebagai seorang anak. Saya tegur, saya marah mereka pun dalam kadang-kadang kalau saya marah pun saya kata, kita dalam kelas kita ni adalah adik-beradik.
Jadi ustazah biasa tegur awak macam dalam adik-beradik. Jangan rasa macam bila ustazah tegur di depan, kenapa lambat tu rasa rendah diri. Memang pelajar-pelajar tu dah tahu. Okey, memang biasa ustazah tegur gitu je. Memang dan antara kita dengan anak, macam Cikgu Rozi katakan, apa ni, kita selalu belajar, kita selalu tahu anak derhaka pada mak kan, ibu bapa. Tapi ada satu ceramah yang saya dengar, dia kata ada ketikanya tanpa kita sedar kita derhaka pada anak-anak. Contohnya dia kata kadang-kadang kita suruh anak kita buat sesuatu dalam keadaan mungkin masa tu dia tengah study ke, ataupun masa tu dia buat apa-apa urusan yang kita tahu untuk kebaikan dia, tapi kita panggil dalam keadaan dia lambat. Kita marah, mak panggil lambat gini-gini. Kadang-kadang tindakan kita tu kita jadi marah pada dia sebab dia lambat, tapi sebenarnya ustaz tu kata kadang-kadang kita ni derhaka pada anak, kita tak tengok situasi, kita tak pandai menilai masa mana yang kalau contohnya, faham tak kan saya tak naklah tegang terlalu panjang, cuma nak beritahunya antara kita dengan anak memang hubungan sentiasa think positif, sentiasa baik sangka pada anak-anak kita. Boleh jangan rasa sedih, rasa tak yakin pada anak kita tu, kita bincang suami isteri. Macam Cikgu Rozi kata, boleh ke bang anak kita ni? InsyaAllah boleh. Jadi kita dapat anak jangan sekali-kali. Cuma saya pergi sekolah sekarang ni pun saya tanya anak-anak budak-budak ni kenapa ada yang tak hadir sekolah, apa tak hadir sekolah. Macam seorang ni Alif Firdaus ni kerak sangat, dia bukan deportif tapi nampak tak sihat. Jadi dia duduk dalam kelas, dia duduk depan, biasa tanya, Alif sihat tak? Sebab dia macam sesema, ustazah saya memang tak sihat. Kata apa, makan ke minum, cara makan ke. Anak kita ni setiap tahun anak kita ni macam-macam ragam, 32 ragam kan. Jadi ada hak jenis pendiam, hak kita kena pergi ke meja dia, ada hak kena kita gegetok semua dan nampak nulis sebenarnya tak nulis. Dalam keadaan kita gurau gitu, tapi cara tegur tu ialah cara remaja. Saya tak pandai nak marah panjang lebar sampai semasa saya tak pandai. Tapi marah tu memang marah tapi tak panjang. Gitulah. Jadi saya minta maaf lah ya daripada ibu semua, ayah semua yang saya tegur anak-anak ya. Bagi saya mereka anak-anak saya. Selamat pencen Cikgu Roslida. Ada seorang tu Yusof, ibu Yusof saya kenal. Ada ramai lagi. Kadang-kadang duduk dalam kelas ni, ustazah mak ke salang, abang saya ni, mak saya dulu kawan ustazah. Jadi gitulah dah kita berumur ni, anak-anak murid kita dah bercucu ramai dah kan siap. Ramai dah di kalangan anak murid kita ni, dah kita jadi tak orang dah sebenarnya. Itulah saja. Okay, sama-sama kita doakan untuk anak-anak kita, tim positif. Kita sendiri pun kena biasakan duha, kita sendiri pun kena bangun awal untuk anak-anak kita, bangun awal bukan saja sediakan makanan, tapi dari segi psikologi, dari segi rohani dia ya. Untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, supaya dia tak lari daripada landasan agama. Sebab sekarang ni zaman yang penuh cabaran ya. Masalah apa hak pelik-pelik tu sampai dalam rumah dah ada kan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, terima kasih Ustazah Nabaya. Okey, sebenarnya saya tengok je nama kat sini, Khalisa, Munir, Roslida, Sakinah, Razali, Nur Aisyah. Tapi sebenarnya saya tak tahu pun ni kepunyaan siapa ibu ayah ni. Kadang rasa macam nak tahu jugalah. Jadi kalau boleh rasanya ibu ayah tolong perkenal sikitlah ke saya. Ada satu dua patah perkataan pun tak apa. Yang penting saya nak tahu. Sebab kadang-kadang sebenarnya yelah kita memang doakan anak-anak kita kan. Tapi kita tengok muka mak ni, lagilah takut lekat sikit orang takut. Macam ni mak apa ni, mak Afif ke, macam tu. Macam kadang kita yelah tak sempat kenal.
Okey, boleh tak saya nak kenal sekejap je sebelum kita berakhir. Saya nak tahulah dan nak dengarlah sepatah dua kata lah daripada ibu ayah. Sila. Cikgu Saya kena dulu pandai. ni. Kak Zila, Okey. saya dululah. Okey. Murni. Okey. Okey, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umi Wan Muhammad Izham. Okey. Waalaikumsalam Siti Fauzi. Cakap dah banyak dengan Ustazah Siti Nabaya gitu. Ya. Lepas tu ada mari tu. Okey. Alhamdulillah Izham ni kalau kat rumah lah, kalau kat sekolah tu rasanya dia diam sikit, dia senyap sikit. Tak apa, gitulah ke budak-budak. Ah, Kalau ya. Liberty biasanya okey lah ke? Kau tanya, kau Okey. tanya ada dah hak dah okey. Jangan tanya hak okey. Pada saya 5D semua okey. Semua okey. Kabur nak kabur budak. Biasa dah. Ya, masalah Jadi dia tu pelik. takutnya berapa susah nak gaul dengan kawan-kawan, nak berkongsi-kongsi pendapat. Minta-minta kalau tanya, kalau kawan-kawan okey belaka. Ustazah Siti Nurbayan sayang sangat sayang sangat sebut semua sayang Ustazah bersara. Ada hadiah tu dok beri lagi. Bila nak jumpa dia kata. Lepas tu harap gitulah cikgu, harap tunjuk ajar. Nasihat yang main game tu betul cikgu. Duduk dalam bilik main game, ketuk-ketuk pintu kadang-kadang makan pun tak ambuh, bukan tak ambuh makan pun tak ambuh. Kalau gitulah, insyaAllah minta doa-doa cikgu, doa-doa ibu-ibu lain boleh memberi kejayaan kepada anak-anak kita, insyaAllah. Okey, kita pakai doa sama-sama, kita pakai doa. InsyaAllah. Okey, ada lagi? Baru Lidah? Nampak nak cakap ke? Okey. Tapi saya tak Saya dengar. Ibu Okey. Yusuf. Saya nak Ibu? ucap terima kasih kepada Ibu Muhammad Yusuf. Oh, ni lah Ibu Yusof. Okey. Ya. Handsome Ya. sangat. Oh, bateri Terima saya kasih kepada semua cikgu yang nampak betul-betul rumus buat Google Meet semua untuk anak-anak. Kalau Ustazah Nabaya tu saya kenal lama dah. Tak bayar lah. Acting sama dengan saya tu. Buat bulan 1 baru ni. Tapi Alhamdulillah Ustazah dia diberi kesempatan untuk mengajar di murid. Saya dapat daripada Ustazah. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih semua cikgu. Okey, saya sebenarnya nampak bateri saya dah habis. Saya minta maaf banyak sangat. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Macam ni untuk slip peperiksaan. Okey, nanti lepas ni PM saya personal. PM saya tak akan pancar lah seperti saya tak akan pancar lah untuk tontonan semua. Mesej saya, WhatsApp saya. Jadi saya akan hantar secara personal untuk ibu-ibu. Okey? Jadi sebelum bateri saya habis ada siapa lagi? Pak Rozia? Okey, Assalamualaikum cikgu-cikgu semua. Ustazah, ya Allah baru nampak muka Ustazah ni. Okey, jadi saya ibu kepada Nur Adlina. Okey. Aling. Binti Muhammad Aminah. Aling. Nah. Jadi cuma kita sebagai ibu bapa ni hanya sekadar memberi galakan lah. Kalau nak ajar sekolah menengah ni tak berapa nak pandai. Jadi harap cikgu sepenuhnya, tapi insyaAllah lah nak kata dok rajin belajar, anak-anak kita sebenarnya rajin belajar sebenarnya. Cuma kita hanya beri galakan je lah. InsyaAllah kita percaya pada cikgu-cikgu kita. InsyaAllah. Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ada lagi? Dengar apa Cik Razali? Dengar daripada ibu-ibu je. Kita dengar daripada Cik Razali sekali. Cik Razali, boleh? Okey, ada siapa lagi? Okey, jadi kalau tak ada, rasanya setakat inilah kot perjumpaan kita, temu mesra kita pada pagi ini. Okey, kita doakan agar kejayaan cemerlang
dapat dicapai lah oleh anak-anak kita. Kita pakat doa untuk sama-sama. InsyaAllah kita akan turut bahagia bila semua anak-anak dalam kelas 5D mencapai kejayaan yang cemerlang. Okey, jadi kita sudahi majlis kita dengan surah Al-As. Okey, terima kasih Ibu Ayah semua. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Ji, terima kasih. Ya, Kak Maya. Okey. 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 Okeylah. Okey. Okey. Okey.